Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 2 November 2021. Bersama saya Fasurina Abdullah dalam Buletin Pahang. Semua penerima tanah kerajaan di negeri ini diminta agar menguruskannya dengan baik demi keselesaan hidup masing-masing. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Waros Dewa Ismail berkata, kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian dan pertimbangan sebaik mungkin dalam setiap permohonan tanah oleh rakyat. Hari ini saya datang ke Kuala Tahan bagi penyerahan LPS Rumah Rakit yang kita nampak tu, dan juga tanah skim tanah rakyat kepada LPS, dan di mana saya difahamkan ada yang telah mohon sejak tahun 1971. Tanah ini asalnya milik PSK, tetapi atas daya usaha kerajaan negeri telah meminta Exco di kawasan ini untuk memastikan supaya ianya untuk kita nak serah balik kepada rakyat. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian surat kelulusan lesen pendudukan sementara LPS kepada 15 orang pengusaha rumah rakit dan skim tanah rakyat STR Mukim Tembeling di pekarangan Jeti Kuala Tahan Jerantut hari ini. Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah, Ahli Dewan Negeri Tahan Yang Berhormat Encik Muhammad Zakwan Ahmad Badardin, Pengarah Perhutanan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Muhammad Hizamri Muhammad Yassin dan Pegawai Daerah Jerantut Puan Khairunisa Aris. Sementara itu, Datuk Seri Haji Warosdi berkata, pelbagai bantuan juga disalurkan oleh kerajaan negeri bagi memastikan tanah yang diberikan dapat memberi pulangan hasil terbaik kepada rakyat. Tanah ini akan dibangunkan oleh sebuah koperasi yang punya kedudukan kewangan yang agak kukuh supaya ianya dapat direalisasikan. Cuma pesanan saya kepada yang mendapat tanah, yang dapat LPS, jaga dengan sebaik mungkin, kerana untuk mendapatkan ini bukan satu perkara yang mudah, mengambil masa. Dan kita tahu tanah ini adalah sumber yang sangat terhad. Ianya suka untuk kita dapat balik lah. Jadi itulah, jangan jual lah, dengan kata lain, uruskan dengan baik, kerana insyaAllah akan dapat pulangan yang baik kepada kita. Dalam program berasingan, Datuk Seri Haji Warosdi turut menyampaikan surat kelulusan skim tanah rakyat STR kepada 50 penerima di Kampung Pagi sebelum meneruskan lawatan kerja di daerah Jerantut selama 2 hari. Pelaksanaan projek infrastruktur komunikasi di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di daerah Pekan kini sedang giat dilaksanakan dan ianya berjalan dengan lancar. Sebanyak 22 menara telekomunikasi baharu akan dibina dan 126 stesen pemancar akan dinaik taraf ke rangkaian 4G seperti yang telah dirancang. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, 2 menara baharu juga telah siap dibina dan mula beroperasi di Kampung Langgar dan Kampung Alor Ara di Pekan. Bagi perkhidmatan jalur lebar talian tetap pula, sebanyak 2,099 premis di Pekan akan disediakan dengan capaian rangkaian gentian optik. Beliau berkata demikian pada sesi dialog berkenaan isu perkhidmatan komunikasi dan inisiatif Pelan Jendela kepada semua penghulu, ketua kampung dan Yang Berhormat Ahli Dewan Negeri dalam Parlimen Pekan di Pejabat UMNO bahagian Pekan semalam. Jelas beliau lagi, kesemua projek ini sedang dilaksanakan secara berperingkat dan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun hadapan. Kerajaan negeri pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Waros Dewa Ismail bersama-sama pihak SKMM berusaha sebaik mungkin bagi meningkatkan lagi pencapaian internet dan telekomunikasi di seluruh negeri ini termasuk di daerah Pekan. Seramai 11 mobilpreneur di Dewan Negeri Kedah yang menerima geran motor melahirkan rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada Kerajaan Pahang. Puan Nurlinda Arjulinas, 35 tahun, yang merupakan peniaga makanan melahirkan rasa gembira dengan pemberian geran motosikal bagi usahawan di Dewan Negeri Kedah yang disifatkan bantuan yang tepat kepada para peniaga.
Saya buat spa tapi disebabkan pandemik ni 2 tahun ni, jadi saya terpaksa tukar inisiatif lain. Saya buat makanan lah. Saya buat sandwich, laksa, nasi lemak. Jadi saya menggunakan motor ni untuk pergi COD lah. Syukur sangat sebab membantu saya, banyak membantu dan banyak berjasa lah dekat saya. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri, Dato' Wan Rosdi, dan juga kita punya Dun, YB Dun. Sementara itu, Encik Muhammad Saifuddin Abdul Rahman, 48 tahun, yang juga meniaga makanan berkata beliau akan memanfaatkan motosikal yang diterima itu sebaik mungkin. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang berwajib, terutamanya YB kita, YB dan juga Menteri Besar Pahang kita. Dan syukur Alhamdulillah. Sebab apa yang kami dapat sekarang ni kami gunakan dan memanfaatkan benda yang kami dapat ni, meningkatkan lagi pendapatan kami lah. Terutamanya pada musim pandemik ni, kami masih mampu menjalankan bisnes yang kecil-kecil walaupun secara kecil-kecilan. Terutamanya macam kami, tak semestinya pakej yang diberi tu, kita buat benda itu. Tapi sebaliknya kita ubah. Boleh janji boleh mendatangkan duit. Menurut pemilik kedai Dobi Layan Diri, Encik Muhammad Elimi Othman, 38 tahun, beliau melahirkan rasa gembira dengan pengurangan sewa kedai desa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Dengan apa yang diumumkan oleh Menteri Besar tadi, harga sewa pun dah diturunkan, jadinya bersyukur sangatlah dengan apa yang telah diumumkan tadi. Bila dah terima kunci ni, jadi saya rasa sangat gembira lah. Dan saya Alhamdulillah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail telah merasmikan kedai Desa Rakyat Kuala Kerdau di Dewan Terbuka Seri Ketumbit di Temerloh. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salhuddin Ishak, Timbalan Speaker Dewan Negeri Pahang yang juga Ahli Dewan Negeri Jenderak, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Haji Jaafar, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang yang juga Ahli Dewan Negeri Kerdau, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman. Kerajaan Pahang memperuntukkan kira-kira RM300,000 bagi 3 program yang dijalankan, iaitu penyerahan geran motor kepada mobilpreneur Dewan Negeri Kerdau, penyerahan kunci kedai desa dan bantuan kepada 35 penerima. Sebuah kawasan perumahan di Raub bakal dikenakan sekali lagi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selama tempoh 14 hari berkuat kuasa Rabu ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Rozzi Mat Saad berkata, lokaliti tunggal tersebut hanya melibatkan Taman Amalina Lestari dalam Mukim Gali di Raub. Kawasan berkenaan pernah dikenakan PKPD dari 30 Julai sehingga 12 Ogos lalu, malah merekodkan 2 kes kematian warga emas masing-masing pada 9 Ogos dan 11 Ogos lepas. Bagaimanapun jelas beliau, PKPD perlu dikenakan sekali lagi di Taman Terbabit susulan trend jangkitan baharu wabak COVID-19 hasil penilaian risiko dilakukan Kementerian Kesihatan. Sementara itu tambahnya, satu lagi lokaliti di Lipis yang sepatutnya berakhir PKPD esok namun terpaksa disambung sehingga 16 November depan. Lanjutan itu melibatkan Pos Betau yang mengandungi 18 perkampungan masyarakat orang asli dari suku Semai dalam Mukim Ulu Jelai yang telah dikenakan PKPD pada 20 Oktober lalu. Sehubungan perkembangan terbaru itu, beliau memaklumkan bahawa tiada lokaliti yang akan ditamatkan PKPD pada esok seperti yang telah dijadualkan oleh MKN sebelumnya. Jumlah COVID-19 di Pahang mencatatkan sebanyak 250 kes baharu dengan daerah Kuantan terus menjadi daerah paling banyak kes hari ini. Berdasarkan maklumat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 95 kes, diikuti Lipis 38 kes, Bera 34 kes dan Temerloh 18 kes. Selain itu, Pekan mencatatkan sebanyak 17 kes, Bentong 16 kes, Maran 14 kes, Rompin 9 kes, Cameron Highlands 5 kes, Raub 3 kes dan Jerantut 1 kes. Pada hari ini juga terdapat 1 kematian dan 3 kluster baharu iaitu kluster Teriang Bera di Bera, kluster Permatang Shah Bandar Maran dan kluster Cengal Lempung di Kuantan.
Sehubungan itu, JKNP mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Sentiasalah mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.